Tan Sri Datuk Haji Mahaidin bin Haji Muhammad Yassin Paguh. Nombor 1 silakan. Nombor 2. Tan Sri Yang Tua, soalan yang kedua. Silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Tua, terima kasih rakan saya dari Paguh. Apakah pendirian kerajaan? Pendirian kerajaan ialah apa juga perbuatan, kenyataan, hantaran, ucapan, penerbitan dan seumpamanya yang bertentangan dengan undang-undang. Nanti saya akan sebut undang-undang yang menjadi asas perundangan untuk perkara dari hal 3R ini tidak dibenarkan. Baik, apakah asas perundangannya? Yang pertama, Perlembagaan Persekutuan. Yang kedua, Kanun Keseksaan. Yang ketiga, Akta Komunikasi dan Multimedia. Akta Hasutan 1948 menyentuh tentang asas perundangan Akta Hasutan 1948. Jemaah Menteri pada 8 September membuat keputusan berikut. Provokasi atau hasutan melibatkan raja boleh diambil tindakan di bawah Akta Hasutan 1948. Bagi isu berkait hasutan yang lain-lain selain pada raja, Akta Hasutan 1948 pendirian Jemaah Menteri ialah untuk tidak diguna pakai. Sebaliknya, boleh saja guna pakai Kanun Keseksaan atau Akta Komunikasi dan Multimedia. Dari segi Perlembagaan Persekutuan, kebebasan bersuara terjamin. Tapi ada limitnya. Di sana ada perkara 10 pasal 2. Begitu, Perlembagaan Persekutuan turut menekankan tentang kebebasan beragama dan aspek keharmonian dalam agama melalui perkara 3.1 dan perkara 11. Tapi selama kuasa agama terletak di bawah bidang kuasa negeri, misalnya, maka di sana ada enakmen negeri yang menghalang atau tidak membolehkan dan tidak membenarkan bahkan satu kesalahan jika berlaku penyebaran agama lain terhadap orang Islam. Kedaulatan institusi raja pula telah diangkat tinggi melalui perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Perkara tentang isu-isu mengenai hak, keistimewaan dan prerogatif institusi raja turut ditekankan di bawah perkara 152, 153 dan 181 Perlembagaan Persekutuan. Baik. Akta Hasutan 1948 dan Kanun Keseksaan juga antara yang digunakan pakai oleh pihak pasukan polis dalam menjalankan siasatan. Di bawah Akta Hasutan 1948, sebarang perbuatan atau kenyataan yang mempunyai kecenderungan menghasut merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 3.1 Akta yang sama. Saya tak baca panjang, Miko Paguh pernah duduk kerusi saya, arif tentang perkara ini. Kanun Keseksaan pula, kita dalam perkara yang tidak dinyatakan secara khusus, maka perbuatan atau perkataan yang boleh mencetuskan ketidakharmonian agama ini akan disiasat dalam Seksyen 298 dan 298A Kanun Keseksaan. Selain itu, Seksyen 505 Kanun Keseksaan memperuntukkan kesalahan bagi kenyataan yang mendatangkan khianat awam, dalam bahasa Inggeris public mischief dengan izin. Secara spesifik, Seksyen 505(c) Kanun Keseksaan adalah berkaitan kenyataan yang mendatangkan khianat awam dengan niat mengapikan atau mungkin mengapikan. Terima kasih. Paguh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya, saya pernah duduk di sana, tapi saya tak pernah dengar dalam sejarahnya Ketua Polis Negara mengatakan tak boleh sebut soal 3R. Boleh sebut, tetapi jangan menyebut tentang perkara-perkara yang boleh menyentuh sensitiviti ataupun perasaan perkauman dan sebagainya itu. Jadi bila mana Ketua Polis Negara baru-baru ini mengatakan jangan sebut langsung, saya faham memang ada akta hasutan dan lain-lain lagi. Saya fikir kenyataan itu tidak tepat.
Jadi saya minta supaya Yang Berhormat Menteri boleh tak beritahu pada Ketua Polis Negara, jelaskan boleh. Pasal kita ada hak dan kebebasan untuk bersuara. Semua kita boleh cakap. Cara yang baik. Jadi kalau tak ada macam soalan memperjuangkan nasib kaum orang Melayu, takkan itu bercanggah. Atau nak mendokong perlembagaan negara menegakkan sistem beraja, takkan itu bercanggah. Jadi kalau kita nak bercakap sekarang ni takut. Pasal pihak polis yang saya diberitahu tidak ada SOP. Jadi siapa sebut kita panggil. Dan saya dah 5 kali kena panggil. Padahal saya tidak mengacu sesiapa. Jadi boleh tak Yang Berhormat Menteri minta supaya Ketua Polis tarik balik kenyataan itu dan berikan penjelasan secara terperinci. Yang keduanya saya nak tahu tentang status kalimah Allah. Di manalah kedudukannya dan bagaimanalah cara kerajaan nak menyelesaikan masalah itu. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Akan saya dari Pago. Kalimah Allah. Ekoran keputusan Hakim Mahkamah Tinggi dalam kes Jill Island lawan Kerajaan Persekutuan. Tan Sri sedia maklum bahawa keputusan itu memenangkan Jill Island atas asas bahawa Jemaah Menteri pada mesyuarat 1986 dulu terhadap 4 istilah telah diberikan keputusan yang dianggap sebagai partially banned. 4 istilah. KDN sebagai kementerian yang mengawal selia melalui Akta Penerbitan dan Mesin Cetak mengeluarkan arahan pentadbiran beberapa bulan selepas keputusan Jemaah Menteri. Arahan pentadbiran di bawah KDN melalui bahagian PK ialah totally banned. Jadi hakim perbicaraan Mahkamah Tinggi, dia sebut mahkamah ini mahkamah sivil. Dia bukan nak buat keputusan mengenai teologi. Isu ini isu administratif, ada percanggahan antara keputusan Jemaah Menteri dengan arahan pentadbiran yang dikeluarkan oleh KDN. Dia buat keputusan berasaskan kepada percanggahan itu. Mahkamah Tinggi. Peguam negara kemudian menasihati bahawa kita tidak meneruskan rayuan. Sebaliknya, arahan pentadbiran itu tidak lagi boleh digunakan pakai kerana keputusan Mahkamah Tinggi. Maka kita mengadakan arahan pentadbiran yang baru. Bagaimana arahan pentadbiran baru? Kita telah mengadakan sesi libat urus 5 kali. Dan kemudian hasil libat urus itu telah pun kita bentangkan pada MKI yang dipengusikan oleh Tuanku Sultan Selangor. Saya dipahamkan agenda tentang hasil libat urus itu sebagai satu cadangan ke arah membina arahan pentadbiran baru dijadualkan akan dibentangkan kepada Masyarakat Raja-Raja yang akan bersidang di antara 25 hingga 27. Okay, itu hasil sekarang ini ya. Hasil perbincangan dah ada, dah dibentang pada MKI, dipengusi Sultan Selangor dan dijadualkan dibentangkan oleh Sekretariat MKI kepada Majlis Raja-Raja. KDN akan mengambil panduan daripada situ untuk mengadakan garis panduan yang baru bagi isu penggunaan kalimah Allah. Baik. Ketua Polis Negara dikatakan mengeluarkan kenyataan tak boleh bercakap tentang 3R. Tuan Sri, nak cakap tentang bangsa kita, kasih sayang pada bangsa, bangsa mesti rajin, bangsa mesti terus maju, tingkatkan martabat dan kemuliaan, tak ada siapa, tak ada salah apa-apa pun. Teruslah cakap. Tak ada isu apa. Okey? Tak ada. Yang tak boleh apa? Yang tak boleh kalimah macam ini. Mengundi Pakatan Harapan adalah bahaya kerana Pakatan Harapan menaja kumpulan Yahudi. Itu tak boleh lah. Ya. 17 bulan 11 2022 5 petang. Aduan telah dibuat di atas ucapan Pagoh dalam ceramah Mega PN Best 16 bulan 11 2022 di Padang Bukit Mo, Parit Jawa. Yang ini disebut. Jadi polis terpaksa buka siasatan lah. Sebab ada aduan. Apa kalimahnya? Nak cakap tentang bangsa Melayu, Islam agama yang suci, murni, silakan.
Tapi bila sampai kepada bahaya Pakatan Harapan kerana menaja kumpulan Yahudi dan menyebabkan kristianisasi di Malaysia, polis siasatlah. Ya, kalau polis siasat atas ini, Tan Sri dipanggil lah. Tak adalah hina dipanggil ke balai polis, tak ada apa. Bagi kenyataan 112 ambil, itu aja. Kenyataan macam ini. Contoh, kenyataan bagaimana yang polis siasat. Bagi contoh. Baik. Saya ambil contoh. Baik. Ini yang dibuat oleh Marang, 30 Julai 2022. Ada aduan dibuat sepanjang 22 bulan memerintah. Pakatan Harapan telah merungkai perlembagaan persekutuan. Buang Islam. Cabar hak istimewa orang Melayu. 22 bulan saya dengan Pagoh sama-sama dalam kerajaan. Pernahkah Pagoh, cuba kita recall balik, pernah tak 22 bulan tu ada sebarang kertas Jemaah Menteri atau sebarang keputusan di peringkat majlis tertinggi Pakatan Harapan kita sebut nak rungkai perlembagaan dan nak buang Islam? Tak ada. Tapi ini diungkap. Oleh kerana itu aduan dibuat. Aduan dibuat. Ya. Baik. Semalam pun sebut lagi. Penjelasan yang nanti ya, saya belum ambil lagi. Okay. Saya belum ambil lagi, saya tengah jawab jawapan Pagoh. ini dah bersambung. Ya, saya tengah jawab Pagoh. Bagaimana dengan pernyataan Baik. Pagan? Arau. Nanti kejap Arau. Arau Baik. duduk Arau. Semalam penutup muktamar Marang sebut lagi 3R ni patut dikenakan pada perkara yang mengancam agama Islam dan undang-undangnya. Ya. Bukan ambil tindakan pada orang yang menasihati kerajaan, menasihati orang Melayu tentang 3R. Nasihat tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi bila sebut perbuatan ini adalah mencabar Islam, mencabar Allah, mencabar raja-raja. Tapi tak disebut siapa cabar. Ungkapan di mana? Kat mana disebut? Tak ada. Lontar macam tu aja. Ya. Cabar undang-undang syariah ni mencabar agama umat Islam, mencabar Allah, Tuhan kita, mencabar Nabi kita. Kat mana dalam negara kita hari ini yang Allah itu, yang Islam itu dicabar dan segala macam ni. Jadi, kalau umpamanya aduan dibuat terhadap perkataan macam ni, saya nak sebut. Kenapa kita PAS menolak PH? Kerana dalam PH ada DAP. Okey, tak apalah. Walaupun hakikatnya 1999 PAS duduk dengan DAP. 2004 dengan DAP. 2008 di mana DAP bertanding, PAS jangan bertanding. Di mana PAS bertanding, DAP tak bertanding. Tak ada masalah waktu itu. 2013 di Selangor memerintah sama. Ya. Baik. Tapi bila disebut PH menolak Islam, menyokong komunis, puak yang khianat dan puak yang menolak raja. Bila pula kita tolak raja? Ini diungkap bila? Diungkap dalam perutusan video dalam kuliah duha Masjid Rusila 14 Oktober 2022. Jadi terpaksa aduan dibuat dan disiasat. Jadi ini Pagoh dan rakan-rakan ahli parlimen, dalam konteks inilah Tan Sri IGP memberikan nasihat. Ini konteks yang latar belakang. Saya ada berpuluh lagi kes yang disiasat ni Tan Sri sekarang ni. 104 kertas siasatan dibuka. 104. Di sebelah sana pun ada, di sebelah sini pun ada. Sama. Ya, kita buat semua siasatan 104 yang saya diberikan bahan untuk memaklumkan. Saya boleh sebut lagi perkataan-perkataan yang saya katakan bahawa kanun keseksaan, akta komunikasi, perlembagaan persekutuan, ini hal-hal yang menjadi panduan kepada kerajaan dalam menangani isu 3R. Penjelasan sikit. Yang tak dihalang terus apa dia? Silakanlah nak cakap tentang agama, tentang bangsa, silakan. Ya, sebab kita pun seperti mana sebelah sana, kita pun beriman dengan Al-Quran yang sama. Kita baca ayat ya ayuhan nas
Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kita baca. Saya pun dulu usrah bahasana dengan Kota Baru. Nakib yang sama bacalah. Kita tahu. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mencipta kamu daripada lelaki dan perempuan. Dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Untuk lita'arafu, saling kenal mengenal. Relevan tu. Relevan lah. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Bukan gelar kafir, Zionis. Itu bukan lita'arafu. Penjelasan Yang Berhormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuala Selangor silakan. Terima Penjelasan kasih. Yang Berhormat. Sambungan Arau, dia tak ada belajar Arau. Arau ini soal Kuala Selangor. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Please, Arau, please. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri KDN yang sangat jelas dan tuntas jawapan seluruhnya yang dibentangkan sebentar tadi. Soalan saya terkait dengan bagaimana kita sebagai ahli parlimen, ahli pembikin undang-undang, pengubah undang-undang mesti bertanggungjawab. Pada akhirnya seperti mana yang dijelaskan oleh Menteri, 3R tidak ada 3R itu tidak ada masalah untuk kita gunakan dengan sebaiknya. Tetapi apabila ia telah terkait dengan persoalan kepentingan dan kepartaian parti ataupun kepentingan kepartaian, ia menjadi rosak. Dan seterusnya betul. Lalu persoalan saya sini adalah untuk kembali kita semua diingatkan. Siasah adilah, siasah yang adil mengikut kata Imam Ibn Uqail Al-Hambali, menyebutkan bahawa mudahnya adalah siasat itu, siasat yang adil yang diiktiraf oleh Islam itu adalah apapun public policy dan dasar-dasar kerajaan yang akhirnya mesti aqrabu ila salah wa ab'adul anil fasad, mendekatkan yang baik dan menjauhkan yang buruk. Soalan saya Tan Sri Yang Di-Pertua, dalam keadaan kita berdepan dengan cabaran ini, ya, yang akhirnya digunakan syurga dan neraka ini, dan perkara yang pertama yang nak saya bangkitkan adalah sejauh mana kerajaan, Menteri KDN, sejauh mana kerajaan dalam menangani perkara ini serius dalam mewujudkan satu rang undang-undang akta kebencian kaum, dan especially melalui ucapan dengan mewujudkan satu anti-hate speech dengan izin ataupun akta ucapan kebencian yang sekaligus mesti dimasukkan juga dengan akta anti-diskriminasi, kerana inilah antara punca yang membawa kepada keberontakan yang sedang kita lihat dan akan terus kita lihat andainya rang undang-undang ini tidak dapat kita gubal. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Terima kasih Menteri. Tan Sri, saya sambut baik syur cadangan sahabat saya dari Kuala Selangor. Apa saja ikhtiar yang boleh kita buat, termasuk menggunakan platform ini, tempat di mana kita menggubal undang-undang bagi menjamin keamanan dan keadilan. Itu satu syur yang sangat baik. Tan Sri, undang-undang satu bab, pokok pangkalnya adalah kita yang bergelar politician, yang memegang amanah sebagai pemerintah. Di sana, di luar sana ada 30 juta rakyat yang mengharapkan negara ini ditadbir urus dengan baik. Rakyat nak pergi kerja, selamat. Hantar anak sekolah, selamat. Ya, kita nak yang itu, suasana ini. Kerana itulah, cara yang paling baik adalah kita mulakan dulu dengan diri kita, menganggap bahawa kita masuk politik ni pun sebahagian pada ibadah. Ya. Seru buat baik dan larang buat jahat. Itu dalam kepahaman saya tentang manusia di Tan Sri Yang Di-Pertua. Dalam Quran dia cerita di dunia ini klasifikasi manusia itu ada 3. Muslim yang mengucap syahadah. Yang tak mengucap syahadah disebut non-Muslim. Kategori ketiga adalah the aggressor. Hereafter, akhirat nanti ada 2 je kategori manusia. Pengakhiran yang baik atau pengakhiran yang tidak baik. 2 je. Sebab itu dia yang bergelar Muslim dalam dunia ini pun ada lagi 5 klasifikasinya. Ada awliya, ada solihun, ada fasikun, ada zalimun, ada munafikun. Di kalangan kita yang Muslim itu pun yang mengucap syahadah, ada lagi klasifikasinya. Mudah-mudahan kita nak tergolong yang baik-baik. Jadi don't simply kita accuse, ini kafir,
ini munafik, ini tak. Itu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi panduan supaya kita tengok. Penjelasan. Yang Pak Menteri. Allah Ta'ala ceritakan tentang Yang Pak kriteria Menteri. itu supaya terasa Yang Pak- kriteria Yang ni Pak nampak, Menteri. Yang Pak nampaknya Menteri. kena kat aku. Bukan tengok kat orang lain. Yang Pak Menteri. Di kalangan non-Muslim pula, Penjelasan Al-Quran ini- pun ini membahagikan bukan syarat kepada agama, Yang etis, Muhammad. kepada Ini bukan musyrik, syarat agama. kepada Tadi kafir, hak kafir telah selesai. kepada rejector dan Yang kepada Muhammad, ahli kitab. bagi saya tanya soalan. Baik. Karena itu. Bagi Menteri. saya tanya soalan. Muhammad. Tambahan yang kedua. Ini hak kafir dah selesai. Bila Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran tentang karakteristik, Kalau nak siapa debat, zalimun, kita debat. siapa fasikun, kita cuba jauh dan kemudian kita cuba tengok barangkali sifat tu ada pada aku, barulah betul. Ni bila nampak yang itu, ni sikap ni tak ada pada aku, ada pada orang lain. Apa? Masa dah habis ketika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Saya jemput tambahan Tuan kedua. Azli Jom kita bin berceramah Yusuf kat luar. Shah Alam. Saya cabar Menteri Dalam Negeri berceramah saya kat luar. Saya jemput Tuan Azli bin Yusuf Shah Alam. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 3. Baik, terima kasih Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan pelbagai usaha dalam mengetengahkan literasi politik dan kenegaraan kepada murid sekolah rendah dan menengah memandangkan mereka akan layak untuk mengundi pada umur 18 tahun sebaik sahaja meninggalkan alam persekolahan. Kurikulum sejarah memberi fokus kepada pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan pendidikan politik dan kenegaraan. Ini bertujuan untuk membina karakter yang positif supaya murid boleh berfikir dan bertindak bijak dalam mentafsir sesuatu isu dan peristiwa serta membuat keputusan yang rasional. Selain itu, murid dapat memahami dan menghayati kepentingan pendidikan politik serta tanggungjawab sebagai warga negara yang cinta akan negara. Komponen tersebut disusun berdasarkan tema dan tajuk khusus serta sisipan secara kronologi yang berkaitan dengan pendidikan politik. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pada peringkat sekolah rendah, pendidikan politik dipelajari secara sisipan melalui tema sejarah awal negara, kedaulatan negara dan kemakmuran negara kita yang menerangkan tentang latar belakang, perkembangan dan peristiwa yang berkaitan dengan pendidikan politik dan dalam mata pelajaran sejarah. Pada peringkat sekolah menengah pula, pendidikan politik dihuraikan secara sisipan di bawah tema sejarah kita dan dunia, warisan negara, kedatangan kuasa asing, pembinaan negara Malaysia dan masa hadapan. Melalui tema ini, murid memahami kepentingan memperkukuhkan pengetahuan dan kefahaman tentang pendidikan politik bagi mempersiapkan murid untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab sebagai pengundi. Bagi murid tingkatan 6, pendidikan politik dipelajari melalui mata pelajaran pengajian am dan sejarah. Selain pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, pemerkasaan pendidikan politik juga disokong dengan aktiviti co-curriculum di luar bilik darjah. Seiring dengan penguatkuasaan Undi 18, KPM bekerjasama dengan agensi kerajaan seperti Jabatan Penerangan Malaysia, Akademi Pilihan Raya serta Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional dalam memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai berkaitan Undi 18. KPM percaya penerapan kemahiran insania perlu dilaksanakan secara berterusan dalam membantu perkembangan potensi diri individu secara menyeluruh dan bersepadu. Pembangunan diri secara holistik ini mampu membantu seseorang individu menerajui perubahan dan pembangunan dunia global pada masa kini. Melalui inisiatif ini, KPM telah melaksanakan program kem pembinaan karakter bangsa Malaysia yang melibatkan murid lepas menengah. Kem pembinaan karakter ini diadakan bertujuan membentuk individu yang berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berdaya saing tinggi serta dapat menyuntik semangat dan keyakinan diri murid untuk merealisasikan matlamat KPM bagi melahirkan anak yang baik lagi cerdik, ABC. KPM yakin kandungan kurikulum dan co-curriculum berkaitan literasi politik dan kenegaraan dapat mempersiapkan murid untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Sekian, terima kasih. Saya jemput Shah Alam. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri.
Saya kira soalan saya ini ada hubung kait yang sangat rapat dengan soalan dari Yang Berhormat Paguh tadi, kerana kita lihat di dalam Dewan ini sendiri pun yang terlibat drama cerdik pandai, pembuat ataupun penggubal dasar ini pun masing-masing belum lagi dapat mencerahkinkan atau mendapat satu persafahaman yang baik tentang diversity yang berlaku dalam negara kita ini. Sebab itu saya sangat meyakini bahawa usaha kita untuk nak memastikan bahawa slogan yang sentiasa kita ucapkan iaitu unity in diversity dalam negara kita ini dapat dicapai dengan baik, dengan tuntas, ialah melalui pendidikan di peringkat awal. Anak-anak ini harus dididik dengan kurikulum yang tepat dan supaya mereka memahami tentang identiti bangsa dan juga tentang kepelbagaian kaum agama yang ada dalam negara kita ini. Oleh sebab itu saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah Kementerian Pendidikan khususnya di samping pendidikan sivik dan sejarah itu berhasrat untuk memperkenalkan juga kurikulum diversity dan juga anti perkauman dalam negara kita ini. Contohnya di United Kingdom 2 tahun lepas begitu banyak sekolah, ya, lebih daripada 600 buah sekolah Yang telah Berhormat pun kena ringkaskan, Ya. Berhormat, panjang sangat. sekolah di United Kingdom itu telah pun mengadaptasi kurikulum yang baru untuk memahami diversity dan juga anti rasisme yang secara jelas telah berlaku dalam negara mereka dan tidak terkecuali dalam negara kita juga. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Untuk maklumat Ahli Yang Berhormat, pendekatan whole school approach dengan izin digunakan untuk menerima, menghormati dan meraihkan kepelbagaian. Pendekatan ini membentuk ekosistem pengalaman pembelajaran murid yang mendorong kepada amalan tingkah laku yang terpuji di dalam dan di luar bilik darjah. Pemupukan nilai-nilai universal dapat membentuk murid yang mempunyai semangat sayang dan cinta akan negara. Melalui pelaksanaan kurikulum, aspek keramah insaniah diintegrasikan dalam mata pelajaran pendidikan moral dan pendidikan sivik. KPM menerapkan kesedaran sivik dan nilai murni dalam kalangan murid di semua sekolah KPM dengan menyediakan manual kesedaran sivik dan amalan nilai murni. Manual ini menekankan kepada pembangunan sasia, perpaduan, toleransi dan lain-lain yang menjurus kepada amalan kehidupan dan nilai murni secara universal. Sekian, terima kasih. Sila Yang Damangkota. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak berbalik kepada soalan asal dan ada dua bahagian soalan tambahan saya. Yang pertama ialah kurikulum sejarah yang ada sekarang ini direview antara lain selepas tahun 2000, yakni selepas beberapa siri seminar dan program-program yang pada masa itu berkaitan dengan patriotisme. Saya tahu sebab saya antara penganjurnya. Saya cadangkan kurikulum sejarah tu kena review baliklah sebab itu dah lama, ya. Dan review balik kerana untuk bersesuaian dengan undi 18. Specific reason, Tuan Yang di-Pertua. Kedua, kena ada praktikal juga. KPT dah tunjukkan jalan supaya mahasiswa sekarang menganjur sendiri pilihan raya kampus. Saya taklah cadang pelajar anjur sendiri, tapi saya nak cadangkan cuba kaji mungkin ada kesesuaian. Pengawas ini di peringkat sekolah menengah dulu, pengawas bukan dipilih oleh guru tapi ada pilihan raya. Dulu setengah-setengah sekolah konvent ada election untuk school prefects. Jadi kita boleh lihat pengalaman. Jadi tidaklah tiba-tiba dia umur 18 tahun baru nak jumpa peti undi. Ni kita dah latih dia dulu. Jadi kalau dia tak betul, silap, kita perbetulkan semasa dia di bangku sekolah. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Cadangan Ahli Yang Berhormat kita akan mengambil kira, kita akan mempertikaikan dan yang itu satu cadangan yang juga sangat baik tentang pemilihan pengawas. Kami akan KPM akan mengaji dan terima kasih. Baik, saya jemput Tuan Kalam bin Salan, Sabak Bernam. Terima kasih Tan Sri Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 4. Sila Menteri. Tan Sri Yang Pertua, setakat Jun 2023, jumlah keseluruhan pelaburan KWSP
dalam pasaran domestik adalah sebanyak 665 bilion ringgit. Jumlah pelaburan ini dijangka akan meningkat kepada 700 bilion ringgit pada akhir tahun 2023, iaitu peningkatan sebanyak 9% berbanding pada tahun 2022. Untuk makluman yang berhormat, pelaburan KWSP adalah berpandukan alokasi dana yang ditetapkan oleh panel pelaburan KWSP pada setiap tahun. Untuk tempoh 2018 hingga 2022, KWSP telah memperuntukkan purata melebihi 80% daripada jumlah alokasi dana tahunan untuk dilaburkan dalam pasaran domestik. Bagi tahun 2023, sebanyak 97 bilion ringgit atau 83% daripada jumlah alokasi dana tahunan telah diperuntukkan. KWSP akan terus memberi keutamaan kepada pelaburan domestik dengan membahagikan sebahagian besar daripada dana tahunannya kepada pasaran tempatan untuk pelaburan domestik, termasuk dalam bentuk pasaran wang di bank-bank tempatan. Bagi memastikan KWSP dapat mengoptimumkan pelaburannya dengan mampan, panel pelaburan KWSP sentiasa berpandukan alokasi aset strategik SAA yang mengalokasikan aset pelaburan KWSP dalam pelbagai kelas aset, geografi, mandat dan strategi selaras dengan objektif pelaburan KWSP sebagai sebuah dana persaraan. Untuk dimaklumkan di sini bahawa antara yang kita labur dalam 2022 hingga 2024, instrumen berpendapatan tetap 45.5%, equity tersenarai 42.5%, equity persendirian 3%, aset nyata 6%, instrumen pasaran wang 3%, jumlah 100%. Terima kasih. Saya jemput sahabat bernam. Dengan keuntungan 9% tersebut, adakah kerajaan akan memberikan pertimbangan kepada pengeluaran tersasar kepada pencarum berbanding sekarang ini diperkenalkan cagaran caruman mereka di institusi perbankan untuk tujuan pembiayaan peribadi. Terima kasih. Mulai tahun depan, Tan Sri Yang Pertua telah diumumkan dalam Belanjawan 2024, kita akan membuka satu lagi akaun untuk pencarum KWSP. Sekarang ini ada akaun 1 dan akaun 2. Apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, Menteri Kewangan, diumumkan akaun fleksibel. Kita akan mengumumkan tentang apa maksud akaun fleksibel ini. Yang akaun ketiga yang boleh diakses oleh semua ahli tanpa mengira mereka B40, M40, T20, khususnya ketika kecemasan. Ini adalah untuk memanfaatkan atau meremankan beban keuangan ketika menghadapi keperluan di luar jangkaan. Sekarang ini sedang dimuktamadkan. Pengeluaran seperti dulu kita tak buat lagi, Tan Sri. Air Lestari 20.8 bilion, Air Citra 21.4 bilion, Air Sinar 58.7 bilion, pengeluaran khas 44.6 bilion. Sebelum ini kita bagi pengeluaran sebanyak 145 bilion. Lepas ini mulai tahun depan, akaun fleksibel. Bagaimana kaedahnya, berapa persen daripada simpanan itu boleh masuk dalam akaun fleksibel, itu semua belum lagi diputuskan. Tapi tujuannya adalah untuk membantu pengeluaran ketika kecemasan. Terima kasih. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Tanpa dokumen anak menerana, belajar bekerja tidak terima. Wahai kerajaan, tolong mereka. Soalan saya nombor 5. Yang berhormat. Kau yang berhormat nak tanya soalan tambahan tadi. Tidak ada. 5. Okey. Duduk dulu yang hormatlah. Baik. Baik. Kalau tak ada soalan, saya jemput Tuan Loh Shui Fui Tawau. Baru jemput sekarang. Jadi saya ulang lagi ya, Tuan Speaker.
Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tanpa dokumen, anak beranak. Belajar bekerja, tidak terima. Wahai kerajaan, tolong mereka. Soalan saya nombor 5. Terima Okey, dia kasih. ulang. Pantun tu boleh ulang. Silakan Menteri. Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih. Ahli yang berhormat dari Tawau. Perkara memohon untuk menjadi warga negara Malaysia di bawah perkara 15A ini, keadaannya adalah pertama, bagi seorang anak yang lahir di luar perkahwinan yang sah, istilahnya anak tidak sah taraf. Kedua, anak angkat yang telah dilakukan proses pengangkatan mengikut undang-undang, ada bapa dan ibu angkatnya dan mereka memohon. Yang ketiga, anak penjaga. Dia tak ada anak, dia bukannya anak angkat pada ibu bapa angkat, tapi dia mungkin dijaga oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi anak tidak sah taraf, anak angkat, anak penjaga dan tertakluk kepada syarat dan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, mereka boleh mohon. Selama mereka lengkapkan beberapa dokumen yang diperlukan mengikut peraturan dan undang-undang. Tan Sri Yang Dipertua, fakta dan dokumen bukti yang dikemukakan itu sejurus sampai kepada KDN, dia akan melalui beberapa proses verifikasi dan jawatan kuasa yang akan kemudian yang mengangkat syur kepada Yang Berhormat Menteri. Baik, dalam konteks sekarang, Tan Sri Dipertua, KDN kita kemaskinikan. Soalan ini bertanya tentang prosedur. Kita ada mengemaskini prosedur pengendalian standard ni sebagai satu semacam candidate charter, client charter begitu, piagam pelanggan yang menjadi panduan. Kalaupun kita tak dapat capai, tapi sekurang-kurangnya kita menghampiri kepada piagam yang kita letak. Ya, jadi proses itu sentiasa proses yang dikemaskini. Tan Sri Dipertua, bahagian kedua soalan Tawau ialah bagaimana menyelesaikan masalah orang yang tanpa dokumen. Ya, ikhtiar kami ialah pertama, melalui Jabatan Pendaftaran Negara, kita adakan satu inisiatif yang kita panggil sebagai Menyemai Kasih Rakyat, singkatannya MEKAR. Melalui inisiatif ini, dia adalah satu program outreach di mana Jabatan Pendaftaran Negara pergi ke kawasan pedalaman, termasuk di Sabah Sarawak. 2 minggu lepas saya berada di Kuala Mu dalam Parlimen Sungai Siput di perkampungan orang asli. Jabatan Pendaftaran pergi ke sana, kemudian menjalankan khidmat nasihat, menguruskan soal pendaftaran kad pengenalan, sijil kelahiran, sijil kematian serta permohonan kewarganegaraan. Ini inisiatifnya. Di peringkat governance di negeri Sabah, KDN kita dan negeri Sabah, kita tubuhkan jawatankuasa pengurusan warga asing khusus untuk masalah rakyat tanpa dokumen. Dengan Sarawak, kita wujudkan jawatankuasa khas warga negara negeri Sarawak dan kita ada pasukan petugas khas. Jadi ini antara inisiatif yang kita buat untuk membantu mereka yang mempunyai masalah dari segi ketidakcukupan dokumen yang kemudiannya timbul masalah soal warga negara dan sebagainya. Terima kasih. Sila Tawau. Terima kasih Tuan Yang Bertua. Lebih 1 juta penduduk di Sabah tidak berdokumen direkodkan oleh KDN. Mereka tidak berpeluang belajar dan bekerja, tidak diterima oleh mana-mana negara, terus menimbulkan masalah sosial ekonomi. KDN dilihat tidak serius bagi menyelesaikan isu selama ini. Walaupun pemohon dengan dokumen yang lengkap dan ada menang kes mahkamah pun tidak mendapat kewarganegaraan. Apakah jaminan KDN dengan penyelesaian madani? Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Tawau. Pertama, angka yang Tawau sebut, 1 juta penduduk Sabah tiada dokumen direkodkan. Saya mohon bantu saya selepas ini. Ya. Sepanjang 10 bulan saya duduk di KDN, saya belum pernah jumpa data ni lagi. Barangkali Tawau ada maklumat, boleh salur. Sama. Yang kedua ialah kalau dokumen itu lengkap, ya, dan ada dalam pengetahuan Yang Berhormat Tawau,
biar kita cari penyelesaian. Ya. Ada dalam pengetahuan Tawau, pemohon itu lengkap dokumennya. Apa maksud lengkap dokumen? Ada sijil pengangkatan, ada sijil pelahiran, ada permohonan daripada penjaganya, ya, ada bukti keberadaan dia. Semua dia ada lebih kurang 11 weightage yang kami guna pakai. Lengkap yang ini masih ada masalah, beritahu secara spesifik kes itu. Yang ketiga, kalau ada kes menang di mahkamah, biasanya kes pengangkatan, dia mohon untuk jadi anak angkat. Mahkamah buat ruling, selesai. Ada masalah di peringkat JPN, selalu terus pada saya. Okay. Yang saya nak sebut ialah saya telah pun membuat keputusan terhadap permohonan dalam tempoh 10 bulan saya berada di sini. 10,381 permohonan telah saya buat keputusan. Tawau boleh tunjuk bila paling akhir jumlah ini dicapai. Ya, kebanyakan kesnya adalah kes anak angkat. Kebanyakannya kes kanak-kanak tidak sah taraf. Saya tahu mereka tak boleh ke sekolah. Kalau ke hospital bila sakit, terpaksa bayar bil yang tinggi. Saya tahu. Sebab itu saya minta ke pegawai saya di KDN, selesaikan yang ini dulu. Ya. Sebaliknya kita ditohmah, luluskan puluhan ribu warga negara kepada rakyat Cina. Ini jahat. Ya. Kalau mereka tahu bagaimana berhempah pulas pegawai di KDN menguruskan perkara ini, 10,381 dalam tempoh 10 bulan Tawau. Kalau itu juga Tawau anggap sebagai KDN tidak serius, saya ucap terima kasih. Majulah sukan untuk negara. Silakan. Baik. Sini. Tan Sri. Ya, silakan. Okey. Kak Mampiai. Okey, terima kasih Tan Sri yang di-Pertua. Yang Hormat Menteri. Tadi kata yang lengkap akan diberi peluang untuk kelulusan. Tapi memang saya nampak pada kebiasaannya ia memakan masa 3-4 tahun. Kadang-kadang kita tanya tak ada jawapan. Biasa jawapannya adalah dalam proses. Saya rasa 2 penggal yang lepas ataupun tak lama dulu saya pernah jumpa dengan Menteri. Warga emas yang saya kemukakan sokongan tu, saya terima kasih yang mau kata 10 lebih ribu, tapi saya nampak tak mau cukupi, kalau boleh lebihkan. Tapi permohonan yang saya kemukakan tu, yang telah 3-4 tahun warga emas tu, sampai hari ini tak ada jawapan. Saya mohon jasa, kalau boleh, apa salah, luluskan untuk warga emas yang memerlukan keinginan mereka untuk dapatkan kewarganegaraan ini. Terima kasih Yang Hormat. Tan Sri, terima kasih sahabat saya dari Tanjung Piai. Warga emas ni Tan Sri, kebanyakannya adalah gagal melepasi ujian penguasaan bahasa Melayu. Kebanyakan. Harap-harap tak termasuk kes yang Tanjung Piai maksudkan. Penguasaan bahasa ni di negara-negara luar, best practices-nya pun kita teliti. Mereka menghendaki yang nak mohon warga negara tu boleh berbahasa, bahasa rasmi, bahasa pertuturan negara berkenaan. Ini kebanyakannya. Dia markah tak lulus 1, markah lulus 8. Dia ada rating dia. Sekarang ni, yang 2 pun kadang-kadang saya luluskan. 2 ni maknanya, terima kasih, dia jawab sama-sama. Itu pun lulus. Ya. Apa khabar? Khabar baik. Itu lulus. Dia tak boleh buat ayat macam macam Tanjung Piai buat. Tak apalah. Sampai kita turunkan kayu ukur sampai ke situ. Ya, ada yang warga usia lama ni, Tan Sri, mereka terlalu fasih dengan bahasa asing. Jadi sampai tidak boleh langsung. Jadi yang itu antara kekangan yang kita dapat, yang kita hadapi. Itu pun kita cuba bantu. Tanjung Piai tolong ingatkan saya balik kes yang spesifik, yang lengkap dokumen dan sebagainya. Saya akan bantu mudah carakan. Terima kasih. Baik, saya difahamkan Temerloh tidak ada dalam Dewan. Saya jemput Datuk Bat Bali bin Musa Sepetang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor 7.
Sila Menteri. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada MP Sipitang yang bertanyakan berkenaan tentang menaik taraf klinik kesihatan luar bandar Padas Damit, dan juga ini adalah jawapan daripada KKM. Kementerian Kesihatan sememangnya bercadang untuk menaik taraf klinik kesihatan Padas Damit sedia ada dengan membina sebuah blok tambahan baru. Ini bagi menyediakan ruang rawatan yang lebih luas untuk unit pesakit luar, kesihatan ibu dan anak, termasuk sebuah kerusi pergigian untuk penduduk di sana. Projek ini dijangka bermula pada pertengahan tahun 2024. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan juga sedang menaik taraf pendawaian elektrik termasuk penggantian komponen elektrik di klinik kesihatan Padas Damit. Kerja-kerja pendawaian ini dijangka selesai pada hujung tahun ini. Sekian, terima kasih. Silakan Sipitang. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan dan penjelasan yang diberikan sebentar tadi. Tentunya penjelasan tersebut merungkai persoalan yang telah kita bangkitkan ini. Sesungguhnya isu berkaitan kesihatan ini sesuatu yang amat penting untuk ditangani serta diberi perhatian kerana ianya adalah isu masyarakat yang dekat dan melekat di hati rakyat. Untuk itu saya ada dua soalan tambahan dan kita mohon untuk mendapatkan pencerahan daripada Yang Berhormat Menteri di Dewan Yang Mulia ini. Pertamanya, bagaimanakah status pembinaan semula klinik desa atau luar bandar yang terpaksa dirobohkan disebabkan ianya terlibat dengan pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah. Salah satu klinik desa yang terlibat letaknya di Kampung Bukau dalam kawasan Parlimen P178 Sipitang. Kita mohon dan berharap agar Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mempercepatkan pembinaan semula klinik tersebut, memandangkan ia satu keperluan yang maha penting bagi penduduk di kawasan tersebut dan sekitarnya. Soalan tambahan kedua, berkaitan isu kesihatan juga. Berapa ramaikah jumlah doktor dan doktor pakar di Hospital Sipitang dan juga Hospital Beaufort ketika ini? Dan apakah ada perancangan untuk menambahkan bilangannya bagi meningkatkan nisbah doktor dan penduduk di kedua-dua daerah ini? Selain Hospital Sipitang, saya turut membangkitkan keperluan bagi Hospital Beaufort. Memandangkan kawasan Parlimen Sipitang ini merangkumi sebahagian kampung dalam daerah Beaufort, di mana hospital terdekat penduduknya berurusan adalah di daerah Beaufort. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, sebahagian pekan Beaufort itu sendiri sebenarnya terletak dalam kawasan Dun Lumadan di dalam Parlimen Sipitang. Sekian, mohon pencerahan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sipitang. Satu persoalan yang baik berkenaan tentang klinik-klinik yang terlibat di dalam pembinaan Pen Borneo. Kami memberikan komitmen untuk membina klinik statik untuk menggantikan klinik-klinik yang akan dirobohkan akibat pembinaan Pen Borneo. Dan juga berkenaan tentang klinik yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat berkenaan tentang klinik Bukau. Berkenaan tentang klinik Bukau, kami memberikan komitmen untuk pembinaan klinik tersebut, dan juga ketika ini klinik telah ditempatkan di Balai Raya Kampung Lumadan, dan juga kami sedang mengenal pasti Yang Berhormat tanah bagi pembinaan klinik seluas 5 ekar, dan juga saya berharap agar Yang Berhormat Sipitang dapat membantu kami untuk mempercepatkan perolehan tanah itu, dan juga bagi membolehkan kami membinakan klinik yang lebih komprehensif bagi menyediakan perkhidmatan terbaik kepada rakyat, terutama sekali di Parlimen Sipitang. Dan juga berkenaan tentang, saya juga ingin menambah sedikit Yang Berhormat berkenaan tentang insentif skim perubatan madani. Walaupun jarak klinik-klinik yang
mempunyai skim perubatan medani dalam jarak 20 km, kami sedang berusaha untuk mendapatkan lebih ramai lagi klinik-klinik swasta to subscribe our scheme, dan ketika ini dalam tempoh beberapa bulan saja kami mempunyai hampir 1,000 lebih lawatan ke klinik-klinik swasta. Dan juga berkenaan tentang soalan berkenaan tentang doktor-doktor pakar di Hospital Beaufort dan juga Sepitang, saya tidak mempunyai data yang terperinci. Saya akan berikan satu jawapan bertulis. Walaupun demikian, bagi perancangan sedia ada untuk Hospital Sepitang, sememangnya ketika ini dan Hospital Beaufort, sememangnya kita mempunyai projek rancangan Malaysia yang sedang berjalan, walaupun kita sedang menghadapi sedikit masalah berkenaan tentang projek tersebut. Walaupun demikian, kita akan selesaikan sebaik mungkin. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sila Jerantut. Terima kasih Tan Sri Speaker. Walaupun kita faham soalan ini soalan yang very spesifik kepada Sepitang, tetapi ia berkongsi dengan semua ahli parlimen yang mempunyai kawasan luar bandar. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak menteri, bagaimana dengan status klinik kesihatan bergerak? Berapa jumlah klinik kesihatan bergerak yang ada di dalam negara kita, dan bagaimana tindakan kerajaan untuk memperluaskan fasiliti ini terutama kepada kawasan luar bandar dan pendalaman, contohnya di Jerantut, bagi meningkatkan akses kesihatan kepada golongan asnaf dan juga B40. Berkenaan tentang insentif kerajaan tentang klinik-klinik terutama sekali di kawasan luar bandar, di peringkat perancangan dan pembangunan, Yang Berhormat Menteri telah mengarahkan untuk kami memperhaluskan reka bentuk dan juga perancangan dan juga mengenal pasti klinik-klinik estetik yang bersesuaian. Dan juga kami telah memperkenalkan skim perubatan madani untuk membolehkan pesakit-pesakit untuk pergi ke klinik kesihatan swasta. Dan juga ketika ini kerajaan telah memberikan komitmen untuk meneruskan skim perubatan madani sekiranya Pelanjawan 2024 ini akan diteruskan. Dan juga berhubung berkenaan tentang klinik bergerak, saya tidak mempunyai data yang terperinci. Kami akan ajukan jawapan secara bertulis, tetapi komitmen kerajaan berkenaan tentang klinik-klinik yang bergerak, contohnya di Sarawak dan juga di Sabah, flying doctors, kita akan meneruskan untuk membolehkan penduduk-penduduk di luar bandar ataupun pendalaman untuk dapat mencapai skim kesihatan yang bermaruah ataupun membolehkan mereka mendapatkan perkhidmatan. Dan juga kami memberikan komitmen untuk memastikan semua pesakit-pesakit ataupun klien-klien daripada KKM akan mendapatkan rawatan walaupun perkhidmatan bergerak tersebut tidaklah mencukupi, tetapi kami akan pastikan klinik-klinik desa dan klinik-klinik berdekatan kita berfungsi. Itu saja jawapan saya, Tan Sri Speaker. Habis Sepitang saya belum beri soalan tambahan tadi ya? Dah kan? Utatan boleh minta tak satu. Tak boleh. Baik. Sekarang saya jemput Tuan Haji Khairil Nizam bin Khairuddin Jerantut. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 8. Silakan Menteri. Tan Sri, Yang Di-Pertua, pihak kerajaan dan Bank Negara Malaysia peka terhadap keperluan mendapatkan akses keuangan di kawasan luar bandar. Secara umumnya, keputusan sesebuah institusi keuangan untuk membuka cawangan bank atau menempatkan mesin terminal layan diri self-service terminal atau ATM dalam sesuatu kawasan adalah bergantung pada faktor-faktor seperti kesesuaian lokasi, infrastruktur dan persekitaran, keperluan serta permintaan perkhidmatan keuangan seiring dengan pembangunan setempat. Selain daripada cawangan bank dan mesin ATM, institusi keuangan juga menyediakan ejen bank yang menawarkan perkhidmatan perbankan asas seperti penyimpanan dan pengeluaran deposit, khidmat pemindahan dana, pembukaan akaun, pembayaran balik pembiayaan dan pembayaran bil utility. Ejen bank terdiri pada entiti perniagaan seperti kedai runcit, stesen minyak, pejabat pos dan koperasi yang dilantik oleh pihak institusi perbankan untuk memberikan perkhidmatan perbankan asas, terutamanya di kawasan pedalaman yang jauh dari cawangan bank. Di Batu Balai misalnya terletak di dalam Mukim Ulu Ceka terdapat 4 ejen bank yang beroperasi. Di Feldal Lepa terletak di Mukim Pulau Tawa 7 ejen bank dan 1 lokasi bank bergerak.
Di Kampung Mat Daling terdapat 1 ejen bank. Kuala Tahan terdapat 3 ejen bank yang beroperasi. Seterusnya, Tan Sri Yang di-Pertua, pihak bank bersama Kementerian Keuangan terus berusaha untuk memperluaskan inisiatif perkhidmatan bank bergerak. Penumpuan kawasan bagi menempatkan bank bergerak ini mengikut kesesuaian lokasi, infrastruktur dan persekitaran. Selain daripada itu, pihak kerajaan juga menggalakkan rakyat untuk melakukan urusan perbankan secara digital, di mana transaksi perbankan boleh dilakukan di mana sahaja dan pada bila-bila masa secara selamat. Perbankan digital juga diharap akan dapat meluaskan jangkauan perkhidmatan keuangan kepada kawasan-kawasan luar bandar agar pengguna di seluruh Malaysia boleh mendapat manfaat daripada akses dan penggunaan perkhidmatan keuangan. Sila Jalan Tut. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Seperti mana yang dimaklumkan tadi tentang cashless society ataupun kita buat perbankan secara dalam talian, seperti mana yang kita tahu di kawasan pendalaman ni, seperti mana dengan kawan-kawan ahli parlimen lain, kita ada masalah dari sudut capaian internet yang sekarang ni dalam proses kita bekerjasama dengan pihak Kementerian Komunikasi untuk improvise dan juga improve masalah internet di kawasan masing-masing dengan kerjasama MCMC. Cuma saya nak maklumkan ialah saya tertarik dengan jawapan daripada Menteri tadi berkenaan dengan bank bergerak, dan ini di antara jawapan untuk sementara yang sepatutnya yang boleh kita buat di kawasan pendalaman. Saya ingin bertanya, apakah boleh diperbanyakkan lagi fasilitis ini, terutamanya pada kawasan pendalaman bank bergerak ini, sebelum kita menyelesaikan masalah internet banking ataupun capaian internet di kawasan pendalaman ini. Sila Menteri. Kita mengambil perhatian terhadap cadangan Jerantut mengenai membanyakkan lagi bank bergerak. Ada satu lagi perkara yang saya ingin maklumkan pada YB Jerantut, selain pada perbankan digital, bank bergerak, ejen bank, 3 perkara untuk membantu rakyat luar bandar. Bank Negara Malaysia pergi ke kawasan-kawasan yang tertentu. Ada pasukan mereka, contohnya mereka telah pergi ke Pulau Redang, ke Tioman, ke Daru, Sarawak. Apa yang mereka lakukan iaitu satu program e-duit desa, e-duit desa. Ini untuk mengajar cashless society, dan ini juga mungkin boleh dibuat di mana-mana. Kita maklum tentang keperluan bank ini di mana-mana lah. Jadi bank yang di bawah Kementerian Keuangan secara terus misalnya ialah Bank Simpanan Nasional. Ada 390 cawangan Bank Simpanan Nasional. Dan kita ingin maklumkan bahawa Bank Simpanan Nasional ni ada ejen bank, 2,513 ejen bank, dan semua mukim di Malaysia kecuali satu mukim sahaja lagi yang tidak ada ejen bank. Yang lain semua dah ada. Satu mukim tu di satu tempat di Sarawak. Jika tempat itu ada ejen bank, maka 100% mukim ada ejen bank. Terima kasih. Baik. Seterusnya saya jemput Datuk Seri Dr. Wee Jack Singh, Tanjung Piai. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 9. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Sebelum itu saya ingin mohon izin untuk mengalu-alukan kehadiran Persatuan Ketua Kaum Masyarakat Cina bahagian Miri. Kapitan Temenggong Penghulu, selamat datang. Mereka ni datang daripada Parlimen Sibuti dan juga Parlimen Miri. Untuk menjawab pertanyaan Yang Berhormat Tanjung Piai berkenaan tentang komitmen KKM untuk Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan dan juga berkenaan tentang bagaimana untuk meningkatkan jumlah penjawatan serta allowance pekerja tanpa perlu melalui proses. Ini adalah jawapan kami. Terlebih dahulu saya ingin menjawab persoalan ini bersama dengan soalan Yang Berhormat Kuala Kangsar bertarikh 26 Oktober 2023 kerana berkaitan dengan perkara yang sama. Buat masa ini, Kementerian Kesihatan sedang merangka pelaksanaan reformasi sistem kesihatan yang digariskan dalam Kertas Putih Kesihatan yang telah dibentangkan sebelum ini.
Pelaksanaannya memfokus kepada penubuhan satu badan penyelaras atau kawalan selia bagi memantau pelaksanaan strategi dan inisiatif-inisiatif melibatkan sektor kesihatan. Badan penyelaras tersebut bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan strategi dan inisiatif mengikut jadual yang ditetapkan, menangani isu pelaksanaan yang berbangkit dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kerja kepada kerajaan. Justru itu, Kementerian Kesihatan sedang melaksanakan struktur tabik urus dan juga pembentukan pelbagai jawatan kuasa yang kita namakan Kumpulan Kerja Teknikal atau dengan izin Technical Working Group. Kementerian Kesihatan sedang memperinci dan mengadakan sesi libat urus bersama pakar-pakar dan juga daripada Kementerian Kesihatan tetapi juga pakar-pakar luar daripada kementerian. Kementerian Kesihatan akan meneliti secara terperinci akan penubuhan Suruhanjaya Reformasi Kesihatan atau badan penyelaras berkenaan mengikut kesesuaian di mana fungsi Suruhanjaya tersebut masih dikekalkan seperti perancangan. Dan juga selain daripada itu, berhubung dengan berkenaan tentang pengambilan sumber manusia. Buat masa ini, urusan pengambilan sumber manusia untuk kesihatan dibuat menerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam selaras dengan skop fungsi menurut Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, menurut Perkara 144 Perlembagaan Persekutuan, fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan hanya merangkumi perkara berikut, iaitu kuasa untuk melantik, mengesahkan dalam perkhidmatan, menentukan taraf berpencen dan menaikkan pangkat, menukar dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota bagi perkhidmatan yang diliputi oleh bidang kuasanya. Fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan ini terpakai bagi Suruhanjaya Perkhidmatan seperti Suruhanjaya Pasukan Polis, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman. Dan juga segala pelantikan ini peranan masih lagi dimainkan dan dilaksana oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Kementerian Kewangan menerusi jawatan-jawatan kuasa khas Kabinet, jawatan kuasa khas Akta dan Peraturan Kewangan yang berkuat kuasa. Baik, saya jemput tanya Pierre. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Soalan tambahan. Sejauh manakah KKM committed dalam memperjuang allowance inklusif seperti allowance on call atau lain-lain yang boleh diberikan secara sesama? Tidak kira status perjawatan tetap atau kontrak bagi memberi sedikit kelegahan kepada kaki tangan kontrak yang sama penat bertugas tanpa mengira status perjawatan. Terima kasih. Sila Menteri. Yang pertama sekali, Tan Sri Yang Bertuah, kami sangat-sangat menghargai komitmen tenaga kerja kesihatan yang rela berkorban untuk melaksanakan segala tugas yang diamanahkan. Dan juga berkenaan tentang komitmen Kementerian Kesihatan, Kementerian melalui Yang Berhormat Menteri dan saya sendiri kini sedang mendengar dan juga mengadakan sesi libat urus yang terperinci, dan ketika ini kami kerap mengadakan perjumpaan dengan pihak JPA untuk membincangkan berkenaan tentang isu-isu yang berbangkit seperti isu berkenaan tentang allowance on call yang diperjuangkan oleh pegawai-pegawai perubatan. Selain daripada pegawai-pegawai perubatan, kami juga turut menerima aduan dan juga keluhan daripada rakan-rakan seperti juru audiologis, radiologis dan juga nurses dan juga pegawai-pegawai pembantu perubatan yang menginginkan satu allowance yang bersesuaian dengan tahap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan dengan ini saya berharap agar pihak-pihak yang berkepentingan bersabar dan juga komitmen kami untuk mengadakan libat urus bersama JPA akan membuahkan hasil. Dan tidak lama lagi kami turut akan mengadakan sesi high level committee bersama dengan JPA pada minggu ini untuk membincangkan berkenaan tentang isu-isu penjawatan, pertambahan isu-isu pertambahan jawatan tetap dan juga kontrak akan dibincangkan dan bersekali dengan isu-isu berkenaan tentang allowance. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Sila Kualangat. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Berkaitan dengan penjawatan, saya nak dapatkan maklumat daripada Yang Berhormat Menteri. Adakah benar jururawat di dalam negara kita ini dalam keadaan yang terlalu kurang? Kalau betul ia terlalu kurang, apakah strategi dan juga perancangan kerajaan bagi meningkatkan lagi jumlah jururawat dalam negara kita? Ini juga berikutan dengan mana kita dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan telah meluluskan kemasukan jururawat daripada luar negara
yang tidak mempunyai pos basic bermula daripada 1 Oktober 2023. Terima kasih. Silakan Tri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Berkenaan tentang isu kekurangan jururawat di Malaysia, kita akui bahawa berlaku brain drain di kalangan jururawat yang untuk memilih tawaran yang lebih baik sama ada di luar negara seperti Singapura ataupun di Middle East dengan izin, dan juga kami tidak dapat menghalang ataupun mengenakan satu tindakan untuk menghalang jururawat ini untuk mendapatkan gaji yang lebih baik. Walaupun demikian, kami tetap komited untuk menghasilkan jururawat melalui institusi-institusi dan juga untuk memberikan satu kelegaan. Beberapa bulan yang lepas kami juga telah melaksanakan penetapan jawatan jururawat kontrak bukan hasil daripada Institut Kesihatan. Hampir 2,000 yang telah kita tetapkan, dan juga kita sedang berusaha untuk mendapatkan penjawatan memandangkan fasilitis-fasilitis baru banyak telah siap dan kami memerlukan tenaga kerja yang mencukupi. Dan juga selain daripada itu, sememangnya keputusan kerajaan untuk membenarkan jururawat daripada luar negara untuk memenuhi keperluan jururawat di klinik-klinik, di hospital ataupun pusat perubatan swasta adalah bersifat interim, memandangkan kami tidak mampu untuk kehilangan jururawat yang berada di hospital umum, maka kami membenarkan keputusan tersebut. Walaupun demikian, kami akan cuba untuk melihat keperluan jururawat tempatan untuk memasuki institut latihan dengan peruntukan yang telah diberikan kepada kami, dan juga kami berharap agar Yang Amat Berhormat dapat mempertimbangkan agar meningkatkan lagi bantuan ataupun dana bagi kami pengambilan jururawat di Institut Kesihatan di bawah Kementerian Kesihatan. Sekian, terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih. Saya jemput Kapten Azhari bin Hassan, Padang Rengas. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 10. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tan Sri Yang di-Pertua, dalam pada menjalankan tugas dan tanggungjawab kementerian ini, kita sentiasa berpendirian bahawa tempat penjagaan terbaik kepada warga emas adalah bersama dengan keluarga. Oleh itu, KPWKM sentiasa memberikan penekanan kepada prinsip penjagaan berasaskan keluarga ataupun family-based care dengan izin, dan satu lagi konsep penting yang ditekankan adalah penuaan setempat ataupun dengan izin aging in place, iaitu staying in your own home as you get older. Dan KPWKM Tuan Yang di-Pertua sentiasa prihatin bagi membantu meningkatkan kualiti warga emas dan menjadikan warga emas sihat, aktif, positif, produktif dan menyokong. Antara program yang telah dilaksanakan bagi membantu meningkatkan kualiti hidup warga emas adalah penubuhan pertamanya Pusat Warga Emas, Aktiviti Warga Emas ataupun PAWE, dan keduanya adalah mewujudkan pasukan khidmat bantu di rumah, dan ketiganya adalah bantuan warga emas. Sehingga kini terdapat 161 buah PAWE telah diwujudkan di seluruh negara, dan daripada jumlah tersebut 4 buah PAWE dijadikan hub perkhidmatan warga emas. Sebagai contohnya, projek rintis pada tahun 2021, PAWE di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan juga PAWE di Universiti Islam Antarabangsa UIA telah pun diperkasakan fungsinya menjadi hub pembelajaran sepanjang hayat. PAWE UKM misalnya memfokuskan kepada kesihatan warga emas, dan manakala PAWE di UIA memfokuskan kepada pengajian Islam. Pada tahun 2022, PAWE My Aging di Negeri Sembilan telah dipilih sebagai hub penjagaan warga emas, dan PAWE di Putrajaya telah dipilih sebagai hub digital warga emas. Tan Sri Yang di-Pertua, penubuhan PAWE adalah berdasarkan keperluan populasi warga emas di sesuatu kawasan, serta melihat juga kepada populasi yang bakal menjadi warga emas dalam tempoh 5 tahun akan datang. Bagi warga emas yang hidup bersendirian di rumah contohnya, Jabatan Kebajikan Masyarakat turut melaksanakan program khidmat bantu di rumah KBDR. Sukarelawan KBDR akan melawat dan membantu warga emas seperti mana mengemas rumah, membeli barang keperluan dan menemani warga emas dalam urusan temu janji di hospital. Pada masa ini, terdapat seramai 2,225 orang sukarelawan KBDR memberikan perkhidmatan ini yang memberi manfaat kepada kurang lebih 8,900 klien, iaitu 6,950
orang adalah terdiri daripada warga emas 1,950 daripada kalangan orang kurang upaya di seluruh negara. Bagi membantu golongan warga emas agar mereka dapat meneruskan kelangsungan dan kesejahteraan hidup, JKM turut menyediakan skim bantuan khusus untuk golongan warga emas mengikut kelayakan yang ditetapkan seperti mana: pertama, bantuan warga emas dengan kadar RM500 sebulan, dan bantuan penjagaan OKU terlantar ataupun pesakit terlantar juga RM500 sebulan, yang boleh dipertimbangkan kepada penjaga warga emas dengan kadar RM500 sebulan, dan bantuan AM mengikut kadar berdasarkan kepada negeri masing-masing. Tan Sri Yang di-Pertua, berdasarkan statistik JKM sehingga Julai 2023 terdapat 142,958 penerima bantuan warga emas di seluruh negara dengan jumlah peruntukan yang telah disalurkan adalah sebanyak 493 juta. Tuan Yang di-Pertua, terima kasih. Terima kasih. Saya jemput Padang Rengas. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan. Soalan tambahan saya, berapa jumlah penerima dan berapa nilai keseluruhan bantuan JKM yang diterima oleh penduduk Parlimen Padang Rengas pada tahun 2023 berbanding jumlah dan nilai yang diterima pada tahun 2022? Dan lagi satu, komitmen kerajaan terhadap penggubalan akta khusus seperti akta warga emas dan akta profesion kerja sosial untuk memastikan perlindungan menyeluruh kepada golongan rentan, terutama demi menjamin kelangsungan warga emas. Sekian, terima kasih. Tan Sri Yang di-Pertua, berkaitan dengan dua rang undang-undang disebutkan tadi, sama ada rang undang-undang warga emas dan juga profesion kerja sosial, seperti mana juga yang telah kita jawab beberapa kali di Dewan Yang Mulia ini, komitmen kerajaan adalah untuk membawa rang undang-undang ini ke Dewan Yang Mulia insya-Allah pada tahun hadapan. Itu pertama. Yang kedua, berkaitan dengan perbandingan yang telah diterima, bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah diterima di Padang Rengas Yang Berhormat Ahli Parlimen punya kawasan, pada tahun 2022 penerima bantuan JKM adalah sejumlah 1,368 orang dengan peruntukan sejumlah RM6,404,500. Dan pada tahun 2023 sejumlah 1,386 orang penerima dengan peruntukan 5.4 juta. Ia adalah berbeza, barangkali disebabkan peruntukan yang berbeza yang telah menerima berdasarkan peruntukan-peruntukan lah. Itu saja yang betul. Saya jemput Kota Melaka. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya kepada Timbalan Menteri ialah berkaitan dengan pusat jagaan warga emas swasta, di mana kita lihat rata-rata sekarang pusat jagaan mereka ni menghadapi satu masalah, iaitu kekurangan kaki tangan di pusat mereka. Jadi dalam hal ini saya ingin tanya kepada kementerian, adakah mereka dibenarkan untuk upah pekerja asing sebagai pembantu di pusat jagaan warga emas swasta ini? Kenapa saya nak bangkit isu ini ialah kerana ada berlaku satu insiden di negeri Melaka, di satu pusat jagaan warga emas swasta ini telah berlaku satu kes di mana pekerja asing itu mencaburi penghuni di pusat warga emas tersebut, dan warga emas itu adalah wanita, umur dia sudah 80 tahun, terlantar di katil, telah dicaburi oleh pekerja asing tersebut. Sungguh pun polis telah ambil tindakan setelah hukum pekerja asing tersebut. Tetapi soalannya, kenapa pusat tersebut masih dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa tanpa diambil apa-apa tindakan? Saya harap supaya kementerian dapat ambil berat tentang hal ini dan buat satu satu guideline yang lebih jelas untuk menjaga kepentingan warga emas. Terima kasih. Baik. Tan Sri Speaker. Terima kasih, Menteri. Tan Sri Yang di-Pertua, saya kira ini adalah spesifik dan saya sendiri pun baru mendapatkan maklumat ini. Saya mohon kepada Yang Berhormat Yang Berhormat Ahli Parlimen untuk menyalurkan maklumat tersebut kepada kita. Tetapi di sudut sama ada kita boleh mengambil pekerja asing atau tidak, saya kira itu akan tertakluk balik kepada akta sedia ada. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Baik, saya jemput Tuan Wong Chen Subang. Terima kasih Tan Sri. Soalan saya nombor 11. Silakan Menteri.
Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa peka dan komited terhadap kebajikan dan kesihatan murid meliputi pelbagai aspek termasuk perkhidmatan kantin sekolah. KPM melalui Jawatan Kuasa Hal Ehwal Murid di sekolah bertanggungjawab memantau pengoperasian kantin sekolah dalam memastikan makanan yang dijual di kantin sekolah sentiasa bersih, bermutu, berkhasiat, selamat dan mencukupi bagi membantu proses tumbesaran murid dan pada harga yang berpatutan seperti yang dipersetujui dalam perjanjian penyewaan kantin sekolah. Jawatan kuasa ini sentiasa mengadakan perbincangan dengan pengusaha kantin bagi memastikan peraturan yang terkandung dalam buku panduan pengurusan kantin sekolah sihat 2011 dan perjanjian penyewaan dan pengurusan kantin sekolah dipatuhi. Sekiranya terdapat sebarang aduan tentang pengurusan kantin sekolah termasuk kenaikan harga barang, boleh dibuat terus secara lisan atau bertulis kepada pihak sekolah atau melalui medium aduan KPM. Sekian, terima kasih. Silakan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan tambah saya, di sekolah di Subang ni, PPD akan menentukan pengusaha kantin. Kadang-kadang dia bercanggah dengan guru besar dan juga PIBG. Ya? Jadi soalan saya, bolehkah kita decentralize pengusaha kantin ni, kuasa untuk menentukannya diberi terus kepada guru besar dan PIBG yang represent ibu bapa, dan localize tu lebih penting. Kenapakah PPD kena buat penentuan yang mutamat pada dalam isu ni, sebab banyak yang gaduh tentang isu kantin. Ya, terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, pemilihan pengusaha kantin sekolah adalah melalui jawatan kuasa sebut harga yang dipengerusikan oleh pengetua atau guru besar dan bukan keputusan individu. Bagi sekolah rendah, wakil pejabat pendidikan daerah iaitu PPD merupakan ahli dalam jawatan kuasa tersebut yang berperanan untuk membimbing dan memberi khidmat nasihat kepada sekolah dalam proses pemilihan sebut harga. Bagi sekolah menengah pula, PPD tidak terlibat langsung dalam jawatan kuasa tersebut. Mungkin bagi sekolah yang disebut oleh Yang Berhormat, mungkin kita akan saya akan semak bagaimana keadaannya. Terima kasih. Okey, saya jemput Kulim Mana Baru. Baik, terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Soalan tambahan saya, Yang Hormat Timbalan Menteri. Satu, bagaimanakah sesuatu perubahan dalam perjanjian penyewaan dan pengurusan kantin sekolah boleh dibuat? Yang kedua, bagaimanakah kementerian memantau harga dan kualiti makanan di kantin sekolah? Dan seterusnya, yang ketiga, iaitu apakah inisiatif dan bantuan yang telah disalurkan kerajaan untuk meringankan beban pengusaha kantin sekolah, khususnya apabila berdepan dengan isu kekurangan stok beras serta kenaikan harga bahan mentah sejak kebelakangan ini. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih. Untuk soalan pertama, salah satu pihak iaitu sekolah atau pengusaha kantin boleh secara bertulis meminta supaya suatu pindaan, tambahan atau perubahan pada keseluruhan atau sebahagian daripada perjanjian ini dibuat bila-bila masa dengan persetujuan kedua-dua pihak melalui satu perjanjian tambahan. Bagi soalan kedua tentang harga dan kualiti makanan di kantin, KPM sentiasa peka akan kebajikan dan kesihatan murid. Untuk memastikan kebajikan murid terjaga, KPM sentiasa memantau rapi pengurusan kantin melalui inisiatif yang telah dilaksanakan seperti berikut, iaitu menyediakan buku panduan pengurusan kantin, perjanjian penyewaan dan pengurusan kantin sekolah, mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas dan surat arahan yang berkaitan dari masa ke semasa, menubuhkan jawatan kuasa pengurusan kantin di bawah jawatan kuasa pengurusan hal ehwal murid di sekolah dan membentuk struktur pengurusan hal ehwal murid di peringkat KPM, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD. KPM melalui jawatan kuasa hal ehwal murid di sekolah bertanggungjawab memantau pengoperasian kantin sekolah dalam memastikan makanan yang dijual di kantin sekolah sentiasa bersih, bermutu, berkhasiat, selamat dan mencukupi bagi membantu proses tumbesaran murid pada harga yang berpatutan.
Kita juga mendapat sokongan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memastikan perkhidmatan kantin sekolah berada pada tahap yang memuaskan. Pihak KKM mengadakan pemantauan secara berkala bagi memastikan makanan yang dijual di kantin sekolah sentiasa bersih, bermutu, berkhasiat dan selamat. Dan bagi soalan terakhir tentang kenaikan harga seperti baru-baru ini tentang beras, kita akan balik kepada perjanjian itu, iaitu pengusaha kantin boleh berbincang dengan pihak sekolah bagaimana kita boleh mengubah atau memantau keadaan dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Labuan ada dalam? Kalau tak ada Labuan, saya jemput Datuk Muhammad Bakhtiar bin Wancik balik pulau. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua, sempat juga ya. Soalan 13. Silakan. Terima kasih Yang Pertua. Kerajaan peka bahawa pergerakan ringgit akan punya kesan ke atas harga barangan terutama yang diimport. Namun pergerakan kadar pertukaran hanyalah salah satu daripada faktor yang menyumbang kepada harga barangan yang diimport. Faktor lain seperti faktor bekalan termasuk harga komoditi global dan permintaan dalam negeri juga boleh mempengaruhi harga barangan. Dalam tempoh kebelakangan ini, inflasi telah menjadi sederhana didorong oleh faktor-faktor kos yang semakin berkurangan. Inflasi yang terkini ialah 1.9%. Oleh itu, perkembangan ini sebahagiannya membantu membendung kesan pergerakan ringgit terhadap harga barangan. Selain itu, kerajaan telah mengambil langkah yang lebih holistik seperti mengawal harga barangan keperluan bagi membantu rakyat menangani kos sara hidup yang meningkat dan mengambil usaha untuk memastikan bekalan harga barangan kekal mampan. Kerajaan menerusi Bank Negara Malaysia bertanggungjawab memastikan pelarasan ringgit sentiasa berada dalam keadaan teratur bagi menangani kemerowapan dalam pasaran pertukaran asing. Bank Negara akan terus menguruskan risiko daripada perkembangan domestik dan luaran serta bersedia untuk menggunakan instrumen dasar operasinya bagi memastikan keadaan pasaran yang teratur. Terima kasih. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih Allahumma salli ala Tok Yang Di-Pertua. Terima kasih Kepala Menteri. Kejatuhan teruk nilai mata wang ringgit hari ini pun rekod low. Mungkin disebabkan ada beberapa faktor, tapi terutama sekali adalah widening rate differential dengan Amerika Syarikat dengan izin. Adakah pihak kerajaan dan Bank Negara akan mengambil langkah terutama sekali menaikkan kadar dasar semalaman iaitu OPR, dan adakah pihak kerajaan akan menasihati dan mempengaruhi GLC ataupun GLIC dapat membawa balik masuk dana daripada luar negara seperti apa yang dibuat oleh Korea Selatan apabila wan dijatuh teruk. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Prestasi ringgit dan mata wang serantau lain terus didorong oleh faktor luaran. Saya kena berhati-hati menjawab soalan ini. Faktor-faktor yang mendorong penurunan nilai ringgit pada tahun ini adalah yang pertama, jangkaan bahawa Federal Funds Rate FFR, di Malaysia dipanggil OPR, di US dipanggil FFR Amerika Syarikat, akan kekal lebih tinggi untuk tempoh yang lebih lama. FFR berada pada 5.5%, Malaysia OPR 3.0%, di US 5.5%. Dalam keadaan Fed sedang berusaha mengawal inflasi. Malaysia inflasi 1.9%, inflasi di Amerika 3.7%, walaupun mereka sudah menaikkan FFR kepada 5.5, tapi inflasinya masih 3.7. Kita OPR kita 3.0. Itu terpulang pada Bank Negara untuk melaksanakan urusan seterusnya mengenai OPR, tetapi inflasi kita daripada 2.0% semakin turun pada 1.9%, jadi untuk menaikkan OPR itu sudah tidak lagi relevan. Yang kedua, kenapa? Kerana prestasi ekonomi China yang lebih lemah daripada jangkaan serta pelonggaran dasar monetary oleh People's Bank of China yang menyebabkan sentimen pelabur yang negatif terutamanya di rantau ini. Itu di antara dua perkara. Dan perkara yang terkini, kebimbangan yang meningkat berhubung dengan kemungkinan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang semakin meruncing juga telah menyumbang pada nilai USD yang semakin kukuh. Itu tiga perkara. Terima kasih. Yang Berhormat Kul Gerai.
Terima kasih Tok Intipuro. Soalan tambahan saya ialah apakah sebenarnya hala tuju dan pendirian kerajaan dalam memulihkan semula nilai mata wang tempatan memandangkan negara banyak mengharapkan barangan import seperti makanan lalu mengakibatkan perbelanjaan yang besar terpaksa dilaburkan dan akhirnya rakyat di bawah yang menjadi mangsa keadaan. Sejauh manakah keseriusan kerajaan untuk melaksanakan perdagangan menggunakan mata wang tempatan di peringkat global? Dan yang kedua ialah sejauh manakah inisiatif serta galakan pembelian dan penggunaan produk barangan tempatan dapat membantu usaha memulihkan ekonomi domestik, mengambil kira faktor luaran seperti dolar Amerika Syarikat yang masih menjadi antara pilihan utama kepada syarikat-syarikat antarabangsa dalam transaksi perdagangan antarabangsa buat masa ini. Terima kasih Datuk Intipuro. Yang Berhormat Menteri. Kita telah menjawab persoalan ini, Yang Berhormat Perdana Menteri telah menjawab persoalan ini bahawa apa yang dipanggil sebagai penyelesaian mata wang tempatan dalam bahasa Inggeris Local Currency Settlement Framework LCSF dengan izin. Antara yang telah dicapai ialah perdagangan Malaysia dengan Thailand pada 2016 12.8% menggunakan baht ya. Kemudian sekarang ini jumlahnya sehingga Ogos 2023 perdagangan Malaysia dengan Thailand menggunakan baht 42 bilion ringgit atau 19.6%. Dia meningkat. Seterusnya dengan Malaysia dan Indonesia daripada 12.5% pada tahun 2017 meningkat pada Ogos 2023 10.7 bilion ringgit 16.7%. Yang paling besar ialah dengan renminbi. Renminbi dan ringgit Malaysia dan China pada tahun 2012 hanya 3%, tapi sehingga Ogos 2023 meningkat kepada 25%, iaitu 39.2 bilion ringgit antara perdagangan Malaysia dan China. Dan saya ingin menyatakan di sini bahawa prestasi sejak awal tahun sehingga kini ringgit dan juga USD merosot 7.67%. Dan usaha untuk menambah lagi barangan tempatan supaya rakyat membeli barangan tempatan itu perlu terus dilaksanakan oleh pelbagai kementerian, termasuklah Kementerian Keterjaminan Makanan dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Kos Sara Hidup. Terima kasih. Itu soalan kena dengan wang ringgit. Duduk Yang Berhormat, cukup waktu. Yang Berhormat, sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan lisan pada hari ini.